Ini bukan satu perkara yang asing pada KPDNKK. Bukan kerana GST dan sebagainya. Memang inilah satu isu yang sentiasa kita perlu mengatasi, perlu mengambil tindakan untuk mengawal harga. Tapi apa yang kita perlu faham adalah bahawa kerajaan tidak mengawal harga barangan, semua barangan. Kita tidak kawal semua barangan, dan antara tindak, walaupun dalam Akta Kawalan Harga memang ada peruntukan untuk menteri menentukan harga barangan dan juga caj perkhidmatan. Tapi perkara ini memang tidak dilakukan, hanya dilakukan bagi barang-barang keperluan saja. Dan of course dalam masa musim perayaan memang kita kawal barang-barang tertentu supaya harga barangan itu dijual pada harga yang berpatutan. Itu yang dibuat pada sekarang ini. Tapi pada masa yang sama saya rasa seperti mana Profesor Jamal katakan tadi, peranan pengguna itu amat penting. Peranan pengguna untuk menggunakan kuasa mereka untuk menentukan harga barangan di pasaran itu saya rasa satu peranan yang penting yang boleh digunakan oleh para pengguna, terutama persatuan-persatuan pengguna. So perkara ini kita nampak memang tidak berlaku seperti mana yang sepatutnya berlaku. Kalau katakan pengguna menggunakan kuasa mereka, memang perkara ini boleh dilakukan dan juga boleh ada tekanan pada para peniaga supaya mereka tidak menaikkan harga dengan tinggi dan sebagainya. Tapi kita nampak memang pengguna kita ni dia sentiasa hanya dia mengadu. Dia mengadu bahawa harga barangan di kedai ini tinggi. Tapi kalau kita nampak memang penuh, kedai itu memang penuh. Kalau katakan kedai restoran, tak nak katakan kedai mamak ke apa tu, memang kita nampak penuh. Tapi dia komplain. Tapi mengapa kita ada kuasa pilihan? Kan kita ada pilihan untuk menentukan kalau semua orang tak ada pergi ke kedai itu, memang peniaga itu perlu revise dia punya harga. Tapi peranan pengguna ini saya rasa amat penting. Dan saya juga sedikit nak jelaskan bahawa dari segi pemantauan harga ni memang kita ada lebih kurang 2,600 pegawai pengukuasa berbanding dengan 6.5 juta perniagaan yang berdaftar di negara kita. So memang the ratio is very wide. Tapi pada masa yang sama kita telah membuat emboss dengan persatuan-persatuan pengguna, dengan penghulu, dan sekarang ini kita juga telah berbincang dengan pasukan rela supaya mereka membantu kita untuk memantau harga dan lapor pada kementerian supaya kita boleh ambil tindakan. Saya Roslan daripada UKM. Cuma nak tanya sekarang ni rintihan kami rakyat jelata ni tak faham cerita GST. Jadi siapa kita nak rujuk sekarang? 2 jam dah takkan tak faham lagi. Okey. Cuma isu sekarang macam dah Prof cakap kita faham, tapi ibu-ibu atuk-atuk kita kat rumah, bila keluar KP Datuk Seri Custom memang kita faham. Tapi apabila dalam masyarakat ramai bagi pendapat sendiri. Ada menteri jadi hero pun ada cerita GST. Custom pun GST. Kementerian Pengguna pun cerita GST. Ahli-ahli politik peringkat cawangan pun GST. Habis bercanggah semua. Jadi siapa lead siapa sekarang nak minta pendapat? Siapa yang merupakan rujuk yang boleh rakyat jelata yang hina dina ni nak tanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita bagi custom lah jawab. Ya. Okey, terima kasih yang bertanya. Jadi berhubung dengan isu GST ini, isu cukai. Bila kita cakap isu cukai ni, kadang-kadang kita pergi ke kampung, kita nak cerita teknikal sikit je, orang kampung tak faham. Kadang-kadang kita pergi tempat yang dipekan-pekankan, kita cerita teknikal sikit cukai input claim balik, orang tak faham. Orang kata susah nak faham. Jadi mula-mula kadang-kadang ada mental block sana, especially orang yang dah diracuni oleh pihak-pihak tertentu dalam blogernya, dalam internetnya. Bila kita bercakap, dia kata, macam saya pergi ceramah di salah satu tempat di Selangor, majlis daerah, saya cakap Selangor ni ialah
sebagai pembangkang kan, opposition. Kita bercakap GST, mekanisme dia begini kepada semua staff. Haji Majlis dah bangkit, kami dengan ini menolak GST. Tu dia. Dia dengar tapi tak bagi di mana yang nak tolak, kat mana yang tak betul pasal GST. Dia takkan bagi. So jadi untuk itu sekarang ni bila nak tanya Kementerian Penerangan pun agak sukar untuk menjawab, sebab bila nak jawab cukai dia mesti ada teknikal. Kalau tak masuk teknikal orang tak faham. Sebab macam tadilah sebut cukai, tak nak bayar. Orang pergi Langkawi patah balik, Cik Sabri, mana yang mudah saya nak jumpa pegawai kastam perempuan ke pegawai kastam lelaki. Sebab apa? Kalau boleh tak nak bayarlah. Dia cakap macam tu. Jadi kastam terpaksa turun ke bawah. Kita turun. Kita pergi sampai ke Balai Raya. Kita pergi kepada parlimen-parlimen. Kita pergi bercakap pasal cukai. Dan juga kita ada portal kita untuk orang baca. Untuk orang yang pertengahan macam pertengahan. Dia boleh baca portal. Semua ada Q&A ada. Senarai Sundry Shop. Tuan-tuan buka dalam portal GST itu. Dalam masa sebulan ni kita akan keluar melalui utusan. Semua Sundry Shop punya barang sebanika yang ada dalam Sundry Shop ni kita keluarkan. Dalam portal dah ada dah. 2-3 bulan kita dah masuk dah. Bila tuan-tuan baca mana yang kena 6%, mana yang kena kosong, tuan-tuan boleh buat keputusan lah. Tunjuk satu barang, ini kena lah. Sebab simple Malaysia ni. Barang makanan, barang kehidupan asas, semua zero rate. Sebahagian daripada utilities apa perkhidmatan, bahasa apa semua kita exemptkan. Hospital, tol kita exemptkan. Tak banyak yang tak susah. Cumanya kerajaan terpaksa ada kosong, ada exempt dikecualikan GST. Dan ada 6% untuk bagi kepada rakyat, impact dia kurang. 6% dah rendah, tapi lagi impact kepada golongan rendah, pertengahan dan golongan yang berada ni untuk merasai barang pada kadar 0%. Saya rasa banyak kita bagi dah. Dan ini tuan-tuan kena baca untuk jadi pengguna yang ada hak untuk defeat penjual yang cuba mengambil keuntungan. Ini yang PM kita sebut. We have to defeat, kalahkan peniaga yang mengenakan GST di peringkat retail ini menjual pada harga yang mahal. Jadi knowledge itu media sosial kita ada dalam kita punya portal, kita pula turun ke rakyat, dan media konvensional saya ingat TV, radio, forumnya, surat khabarnya. Hari ini pun ingat kita punya ada naib chancellor kita dalam paper, kita ada semua kita bagi. Cuma rakyat mesti berlapang dada, dan untuk kita sampai ke kampung, rangkaian TV itu memang kita kena ada. Kalau tidak susah newspaper nak fahamkan. Dan anak-anak kita yang di pekan ni sepatutnya kena faham GST dulu. Jangan tunggu di kampung. Di pekan ni sendiri macam tadi kata, saya sendiri tak tahu. Dan saya rasa UKM ni saya dah 2-3 kali masuk dah bagi. Kita dah bagi. Dia ada program-program yang kita bagi. Dan saya rasa education of tech kena bukan saja sekarang, sepatutnya di peringkat sekolah kita dah mula masuk dah. Dan terus dalam masa untuk yang orang dewasa ni kita kena bagi macam ni, forum dan sebagainya. Saya rasa benda ni adalah proses berterusan. Terima kasih Datuk Moderator. Ahli politik dah dapat habuan. Pesyarah kita menunggu habuan. GST dah kerajaan pungut, berapa bilion kerajaan dapat. Tapi sebelum GST kerajaan pungut, tahun lepas kerajaan meminta bantuan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan untuk menentukan kesahan GST menurut pandangan Islam. Dan Jawatan Fatwa Kebangsaan melalui muzakarahnya telah bersetuju tentang keharusan GST. Tetapi syaratnya begitu ketat. Jadi soalan saya untuk minta pandangan daripada Prof Hassan sebagai pengurus GST di Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sejauh mana kita nak meyakinkan masyarakat, terutama masyarakat Islam, bahawa GST yang dipungut oleh kerajaan berbelia-belia ringgit ini dapat diagihkan semula kepada masyarakat untuk memenuhi keperluan masyarakat, barang-barang yang disebut sebagai barang doruri, haji, yang dapat memenuhi maslahat masyarakat. Ya, ini concern saya sekarang, sebab GST kita dah pungut dan kita dah bayar hari-hari. Sekarang saya dah tak kisah dah GST itu yang dibayar. Tapi saya kisah sekarang, di hujung tahun nanti, pada bulan Oktober nanti, kerajaan akan bentang bajetnya. Dan kita nak tahu sejauh mana kerajaan akan memenuhi kriteria yang diletakkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam muzakarah. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya juga yang bertanya itu. Pertama sekali, saya bukanlah arif dalam keuangan Islam. Cuma saya boleh jawab
banyak sudah negara-negara Islam yang lain juga melaksanakan GST. Jiran kita Indonesia melaksanakan GST pada tahun 1984, kadar dia ialah 10%. Maghribi 20%. Iran 5% dan banyak lagi negara-negara Islam yang lain juga telah melaksanakan GST. Dan untuk menjawab soalan sahabat saya tadi tu, saya fikir kenalah tunggu hujung tahun lah. Hujung tahun apabila kerajaan telah mendapat sumber-sumbernya dan ke mana dia akan dibelanjakan. Sebab saya ingat saya tak boleh nak menjawab sekarang. Kena tunggulah bila bajet akan dibentangkan. Bajet ni hari Jumaat minggu terakhir bulan Oktober. Hari tu duduk depan TV. Hari Jumaat minggu terakhir bulan Oktober. Okey. Dan memang ada pendapat yang mengatakan GST itu haram, cukai itu haram. Tapi saya selalu melihat kalau GST oleh kerajaan pusat itu haram, bagaimana dengan cukai pintu dan cukai tanah oleh kerajaan negeri? Adakah ia tidak haram? Adakah, saya tak pasti benda itu. Saya tak arif dalam bidang ekonomi Islam. Okey. Adakah cukai kerajaan persekutuan haram, tapi cukai daripada kerajaan negeri tidak haram? Saya tak pasti benda itu. Biarlah mereka yang arif dalam bidang agama yang menjawab. Okey, itu je Datuk. Ya, Alhamdulillah kita telah mendengar perbincangan hangat berkenaan dengan GST yang telah disampaikan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil di sini ialah kita harus melangkah ke hadapan. Kita jangan lagi menoleh ke belakang berkenaan dengan GST kerana GST ini telah dilaksanakan di lebih 160 negara seluruh dunia, iaitu 2/3 daripada seluruh negara di dunia. Jadi yang penting sekarang ni ialah kita harus menunggu saatnya apabila sistem tersebut semuanya telah teratur, maka dengan sendirinya harga barangan yang sekarang ni kalang kabut akan kembali stabil. Jadi selain daripada itu, kita juga telah membincangkan tentang soal yang paling penting dalam pelaksanaan GST ini ialah berkenaan dengan penguatkuasaan ataupun enforcement. Tanpa enforcement, tanpa penguatkuasaan, bagi saya secara peribadi, sistem ini akan gagal di Malaysia. Jadi saya rasa dengan itu kita sudahi majlis kita pada hari ini, Majlis Program Advokasi Ilmuan Majlis Profesor Negara dengan kerjasama RTM, Utusan Melayu dan juga UKM pada hari ini. Terima kasih.